saya Azura Zainal dalam rancangan Destinasi Rumah Bot. Sebuah travelog yang memberi tumpuan kepada destinasi-destinasi yang mempunyai penginapan di atas air. Ia boleh jadi houseboat, ia boleh jadi live on boat, ia boleh jadi rumah, apa-apa saja asalkan ia berada di atas air. Destinasi saya untuk episod kali ini adalah di sebuah daerah di Selangor yang diberi nama Sepang. Dengan keluasan 599.7 km persegi, saya pasti dan yakin Sepang mesti ada daya tarikannya yang tersendiri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Azura dalam rancangan Destinasi Rumah Bot. Kali ini saya akan meneroka satu tempat yang terkenal dengan tarikan aktiviti perikanan dan terkenal dengan kepelbagaian makanan laut. Kawasan yang saya maksudkan adalah Bagan Lalang. Asalnya, Bagan Lalang merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di pesisir pantai di daerah Sepang. Namun, kini nama Bagan Lalang sangat terkenal di serata tempat. Selain daripada perikanan, di kawasan Sepang ini juga terkenal dengan tanaman buah naga. Jadi, saya tidak melepaskan peluang untuk singgah ke salah satu pengusaha produk yang berasaskan buah naga. Dah sampai pun di HL Dragon Fruit Eco Farm. Dan tahukah anda tempat ini merupakan tempat pertama di Malaysia yang dikenali sebagai ladang eco pelancongan buah naga. Jom kita masuk dalam tengok apakah aktiviti-aktiviti menarik yang boleh kita lakukan. Ya, selamat datang Miss Azura. Hai, apa khabar? Khabar Eugene, baik, ya, betul. Okey. Terima kasih kerana sudi sambut saya dekat sini. Jadi apa aktiviti menarik yang kita boleh buat dekat HL Dragon Fruit? Nanti kita akan experience memetik buah naga. Lepas tu kita experience tanam buah naga. Ya. Wow. Lepas tu kita DIY buat roti buah naga. Oh, Ya. menarik. Macam kita boleh buat semua dengan tangan sendiri ni. Ya, betul. DIY semua. Semua kan? Siapa sangka kita boleh tanam-tanam kat sini. Jom, kita pergi tengoklah. Jom kita. Tangan saya akan kotor sebentar lagi. Saya disambut mesra oleh Eugene yang merupakan pengusaha tempat ini. Menurut beliau, di sini pengunjung boleh merasai pengalaman memetik buah naga, menanam pokok buah naga dan merasai produk makanan yang berasaskan buah Ya, naga. Miss Azura, selamat datang ke HL Dragon Fruit Eco Farm. Terima kasih. Wow! Kat Buffalo Soldier Rastafari. Rambutnya kan? Ya, betul. Dahannya semua ada duri lah dekat atasnya. So, setiap duri ada chance untuk berbuah. Menarik. Ya. Bukan senang ya hendak memetik buah naga ni. Dengan dahan pokok yang berduri itu, kita hendaklah berhati-hati ketika memetik buah naga. Saiz buah naga boleh dikategorikan dengan berat setiap buah naga tersebut. Okey. Wah, ingatkan macam senang je nak buat benda ni. Tapi dia jadi dia payah sikit kan sebab dia punya duri tu. So tadi macam tercucuk-cucuk jugalah, tapi kenalah maintain macho kan. Tak adalah kena. Okay, sekarang kita tanam. Ya. Tanam pokok Experience. buah naga. Ya. Okey, jom. Batang pokok buah naga yang telah dipotong sepanjang 40 hingga 60 cm itu dicucukkan ke dalam tanah sedalam lebih kurang 1 hingga 3 inci. Kemudian, ia perlu diikat di sebatang tiang konkrit supaya ia kukuh dan tidak tumbang. Pokok buah naga akan mengambil masa 1 hingga 2 tahun untuk mula berbuah. Hati-hati duri So, yang... Dah selesai. Berjaya. Ni okey, semua orang ni saya punya pokok okey. Tak siapa boleh ambil. Terima kasih banyak Eugene. Dalam masa setahun, 2 tahun nanti saya datang balik, saya ambil boleh. saya punya buah. Claim okey, ni saya punya.
Okey, ya. Di sini juga pengunjung akan berpeluang melihat sendiri bagaimana roti buah naga dibuat. Roti buah naga ni you tak boleh dapat dekat mana-mana, okey? Kalau anda nak makan roti buah naga, kena datang ke HL Restaurant. Cafe. Ya, betul. Ni dia. Jadi kita ada Jack yang akan tunjukkan kat kita macam mana kita nak buat roti ni. Bahan asasnya ialah tepung dan jus buah naga. Ia perlu diuli untuk dijadikan dough dan dibakar dengan menggunakan ketuhar selama 15 minit. Wah, macam pakai baju dia. So, okey, kita masukkan ni ke dalam oven. Lepas tu apa lagi? Dah siap kita makan lah. Ladang HL Dragon Fruit Eco Farm terdapat satu menara buah naga yang tingginya 6.7 meter, membuatkan ia tersenarai dalam Malaysia Book of Record. Tak sangka kan, produk yang berasaskan pertanian ini menjadi satu kebanggaan negara kita. Dah siap dah kita punya roti. Ya. Okey, sekarang macam mana nak buka? Kita makan ke apa? Yang menariknya, dough itu akan dimasak sekali dengan kari yang diisi di dalam kertas aluminium. Ada guna itu. Okey. Sekarang baru saya faham kenapa dia kata buka sikit aja. Jangan over. Mana tahu dia nak buat bunga. Okey. Sekarang kita rasa, kita makan. Setelah masak, roti tadi dipotong untuk mengeluarkan kari yang berada di dalamnya. Tengok tu. Menarik sungguh. Apa lagi? Saya pun cubalah rasa. Rasa sedap. Sedap. Thank you. Dia punya roti memang ada rasa macam a tinge of dragon fruit. Buah naga dia. Sedap. Dia tak terlampau manis. Ya. Dia ngam-ngam aja. Jadi bila kita makan dengan kari ni, sedap. Sedap. Thank you. Okay dah, this is mine. Bye. Thank you. Baiklah, mari kita teruskan perjalanan menuju ke Jeti Sirip Biru untuk masuk ke tempat penginapan terapung saya pada kali ini. Dah sampai. Okey. Untuk lokasi yang seterusnya, Azura sebenarnya cari dalam internet lah nak tengok rumah rakit mana yang Azura boleh duduk atau menginap di Sepang ni. Jadi Azura terjumpa satu tempat, dia kata rumah rakit Bagan Lalang. Jadi sekarang dah sampai ke lokasinya. Saya dah berkomunikasi dengan Cik Jo. Ya, Jadi Cik Jo, apa sekarang saya perlu lakukan ni? Akak booking rumah rakit atas nama Azura. Atas nama Azura. Rumah rakit Bila, Bagan Lalang. Ya. Boleh turun barang nanti Okey. dekat bot. Kita terus. Lepas tu kita terus bergeraklah. Okey, jom Puan Azura, saya bawa pergi ke rumah rakit. Okey. Keselamatan itu penting. Special Azura hari ini seorang aja. Jeti Sirip Biru merupakan sebuah jeti nelayan yang terletak di Sungai Sepang Besar. Ia terletak berhampiran muara sungai yang menghadap terus ke Selat Melaka. Nama saya Muhammad Helmi. Saya bekerja dekat sini sebagai driver boat. Hantar customer masuk rumah rakit. Rumah rakit ni nama dia Rumah Rakit Bila Bagan Lalang. Mandi air laut. Sekejap. Antara ekonomi setempat yang terdapat di sini sudah tentu aktiviti perikanan. Cantik ya? Okey. Okey, jom Puan Azura. Kita dah sampai rumah rakit. Saya bawa Cantiklah. Saya suka rumah apa yang ada ini. kat rumah rakit ni. Rumah rakit 2 tingkat ini dilengkapi dengan kawasan pemancing, dapur memasak, ruang santai, bilik air dan 2 bilik tidur. Yang pasti, ianya berada dalam keadaan terapung mengikut paras air pasang surut. Ada tak perkara-perkara yang saya tak boleh lakukan? Jangan mandi lah. Oh, jangan mandi? Alamak. Baru ingat nak lompat masuk. Tak boleh. Kenapa ya? Ada buaya. Ya? Yeah. Serius lah? Serius. Okey. Ingatlah, jangan masuk sebab ada Ada buaya. Buaya laut. Tapi buat masa sekarang ni, kita menyusuri pesisiran ni dulu. Perlahan-lahan kita tengok apa jenis hidupan yang kita dapat lihat. Nikmati keindahan dululah. Dengan
Dengan tidak membuang masa, saya teruskan dengan aktiviti menyusuri Sungai Sepang Besar dengan menaiki bot. Banyak lagi rumah-rumah rakit yang didirikan di sepanjang sungai ini. Ini menandakan bahawa rumah rakit menjadi salah satu penyumbang ekonomi kepada penduduk setempat. Cantik kan? Akar jangkang dia. Saya suka sangat tengok akar jangkang dia. Kawasan Paya Bakau juga menjadi tarikan menarik di kawasan sungai ini. Sudah tentu ia akan menjadi habitat kepada hidupan lain di dalam rantaian. Saya sempat menyusuri anak-anak sungai yang mana di kanan kirinya dipenuhi pelbagai jenis pokok paya bakau. Sempat juga saya menanam benih pokok bakau yang diberikan oleh Encik Jo. Semoga sumbangan kecil ini memberi satu impak besar pada alam semula jadi. Bye. Ayo ke sangkar ikan kita. Sangkar ikan ini kebanyakannya diusahakan oleh penduduk setempat. Pengunjung yang datang di sini diberikan peluang untuk memberi ikan makan dan bukan itu saja. Pengunjung juga boleh membeli terus ikan-ikan yang dipelihara di sangkar ini. Tu seekor dah tunggu Wow. Pengunjung yang ingin membeli ikan dibenarkan untuk memancing sendiri ikan yang dimahukan. Saya juga tidak melepaskan peluang untuk mencuba memancing ikan di dalam sangkar. Lepas tu? Tahannya, Kak tahannya. Okey. Nampak muka panik dah. Kak tahannya. Oh my gosh. Wah. Tahan, okey. Ni kena kuat ni, Kak kena pegang kuat betul-betul. Pusing je. Kakak pusing ke depan santai. Okey. Dia kalau melawan, Akak jangan tarik. Jangan Kau ni bila bos ni. Sampai ke bawah jadinya. Saya bukan seorang kaki pancing. Jadi untuk bertarung dengan seekor ikan kerapu yang besarnya hampir mencecah berat 4 kilogram itu adalah satu perkara yang sungguh membuatkan saya teruja. Anda semua gelakkan saya lah. Tengok hasil tangkapan ni. Nak share? Tak boleh. Ni saya punya. Wow. Besar betul ikan kerapu naga ni. Patutlah sampai bengkok joran pancing saya tadi. Berbaloi sangatlah. Okeylah, memang saya tak ada rupa macam pemancing lah. Macam ni apa semua kan. But yang penting kita dapat ikan. Besar ni. Wah. Bye. Jadi untuk mengakhiri aktiviti petang, saya telah membeli beberapa ekor ikan untuk dijadikan menu untuk makan malam nanti. Saya terus menuju ke sebuah restoran yang menghidangkan makanan laut untuk menyediakan menu makan malam. Ikan sudah pun dibawa ke kedai Senandung Malam untuk kita makan. Jadi, kita punya menu pada malam ini, kita ada Iwan. Iwan akan buat ikan bakar. Betul. Okey, macam mana kita punya resepi special ni? Pertama kali macam mana nak buat? Ikan siakap bakar. Itulah menu makan malam saya. Menurut Iwan, ikan yang telah dibasuh tadi hendaklah dibelah dua bahagian. Kemudian perlu disapu dengan sedikit garam sebelum ia dituangkan dengan sambal yang menjadi resepi rahsia di situ. Alas ikan dengan menggunakan daun pisang dan letakkan di atas bara api untuk beberapa minit. Okey, kita dah letak sambal dekat ikan siakap, kemudian kita letakkan dekat atas grill. Iwan, berapa lama dah bakar ikan ni? 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya? Jadi macam mana kita nak tahu berapa lama kita letakkan ikan siakap ni dekat atas grill ni? Satu, kita kena tengok tepi-tepi ni. Kalau dah kering, kita dah boleh balikkan lah. Lepas tu bila dah balikkan? Dah tunggu dalam 5-6 minit je baru boleh angkat. Senang. Paling senang buat ikan bakar. Tapi ia memerlukan kemahiran untuk tahu bila nak kena angkat ikan ni, pusing-pusing kan terbalik dia. Betul. Okey, kita tunggu dia masak. Bahagian ikan ini perlu dibakar satu persatu supaya daging ikan tidak hancur. Setelah bahagian itu masak, terbalikkan ikan tersebut. Proses ini hanya mengambil masa dalam 10 hingga 15 minit. Okey, ikan saya ni dah boleh terbalikkan Iwan? Betul. Okey, jadi kita angkat ni. Cucuk bawah ya? Duduk bawah ni. Okey. Tak payah tutup, pegang-pegang Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sian ikan air hancur. Sekarang kita biarkan lebih kurang 6-7 minit. 6-7 minit. Lepas tu baru kita boleh angkat. Boleh angkat, dan boleh kita makan. rasa.
Dah siap ke kita punya ikan ni? Sudah. Apa ni? Okey dah. Okey, akan angkat. Macam mana? Kita kasih pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pedas mana? Terima kasih, Iwan. Sama. Okey, kita punya siakap dah siap. Okay, Iwan. Ya. Tiba masanya untuk kita rasa ikan siakap bakar yang istimewa di restoran Senandung Malam. Sedap. Sambal dia memang terbaik. Dan cara Iwan masak ni memang cantik sebab dia tak terlampau kering. Memang bila masuk dalam mulut tu dia jatuh kelerai. Sedap Kelerai. sangat. Ya. Inilah dia. Kita punya ikan siakap atau ikan bakar siakap istimewa di restoran Senandung Malam. Okey, saya nak makan. Iwan nak stick ke? Jom makan-makan. Okey. Sempat juga saya makan malam bersama tenaga produksi yang lain. Bukan senang nak rasa pengalaman seperti ini jika kita sendiri tidak pergi untuk merasainya. Halo Encik. Ada ikan dah? Dapat dah? Ada dah sikit. Oh, okey. Saya nak test dulu. Selesai makan malam, saya teruskan dengan aktiviti memancing. Walaupun saya tak pandai sangat memancing, tapi saya nak rasa bagaimana jiwa seorang kaki pancing. Inilah tujuan sebenarnya datang ke rumah rakit. Belajar memancing. Suasana malam yang tenang di Sungai Sepang Besar hanya diterangi cahaya dari rumah-rumah rakit yang terdapat di situ. Tiba-tiba, joran saya ditarik sesuatu. Macam ada benda. Seriously, guys? Ada benda. Macam ni. Ada ikan ke? Main je. Okey. Wow, dapat ikan, bro. Cik, macam mana ni dapatlah? Belum je. Aduh, sangkut rupanya. Sedikit sebanyak malam ni saya dapat merasai bagaimana pengalaman menjadi seorang pemancing. Kira saya berjaya lah dapat tangkap sesuatu dekat pancing saya kan? Ni dapatlah satu markah untuk saya. Pertama kali dapat kayu. Daripada tak dapat apa macam Jack kan? At least saya dapat kayu. Aduh. Jack! Tolong tengokkan saya punya pancing Saya tak larat lah. Malam. Terlampau lambat dah. Oh, memanglah. Betul. Dah lepas pukul 12 ni. Tapi terpaksalah kan. Ada hari kita menang. Ada hari kita kalah. Jadi malam ni saya terpaksa mengaku kalah. Memang dah tak boleh tahan mata ni. Besok pun saya nak pergi berjalan-jalan lagi. Ke mana lokasi dia? Saya pun tak tahu. Yang penting sekarang saya punya fikiran nak masuk ke dalam bilik. Tidur. Okey? Kita jumpa esok. Selamat malam. Selamat pagi. Wah, syoknya dapat matahari panas-panas macam ni. Okey, malam tadi memang saya tidur dengan sangat-sangat selesa. Tetapi malangnya saya kalah dengan aktiviti memancing semalam kan. Jadi hari ini kita tengok apa yang kita boleh lakukan dekat Sepang ni. Saya pasti mesti ada sesuatu yang menarik untuk kita semua nikmati. Jom kita keluar daripada villa. Kita pergi ke Bandar Sepang. Sungai Sepang Besar disinari cahaya matahari pagi. Indah pemandangan ditambah pula dengan bot-bot yang keluar menghidupkan lagi suasana pagi di sebuah perkampungan nelayan. Perjalanan dengan bot menuju ke Jeti Sirip Biru ini menandakan berakhir sudah penginapan saya di rumah rakit Villa Bagan Lalang. Oh, dah sampai. Sekarang kita nak pergi jalan-jalan kat tempat lain pula. Jom, ikut saya. Bagi mereka yang tercari-cari lokasi riadah hujung minggu, pastinya Sunset Paradise boleh dijadikan pilihan. Lokasinya terletak di Jalan Pantai Bagan Lalang dan kedudukannya betul-betul berada di tepi pantai. Pusat rekreasi ini menjanjikan keseronokan buat seisi keluarga.
Apa lagi nak buat dekat Sepang ni? Macam-macam. Memang ramai orang kata macam, oh Sepang tak ada benda nak buat. Tak benar. Sebab sekarang saya berada di Sunset Paradise. Kat sini ada pelbagai jenis aktiviti. Ada ATV. Kalau bawa anak-anak pun boleh datang. Ada macam theme park. Anda nak bersantai bersama keluarga untuk makan-makan dan minum-minum. Ada dekat sini. Yang penting kalau anda daripada bandar nak dapatkan suasana tepi pantai, boleh datang ke mana lagi? Sunset Paradise lah. Jom kita masuk, kita tengok apa lagi yang ada. Apa yang mengujakan terutama untuk kanak-kanak ialah di sini terdapat taman dinosaur dengan saiz yang sangat besar dan berbagai jenis. Oh, dinosaur! Hati-hati. Jangan kasih dia gigit kita. Kalau anak saya nampak dia, mesti dia suka ni. Ianya betul-betul seperti wujud apabila setiap replika itu bergerak dan mengeluarkan bunyi. Di sini juga terdapat kawasan kedai-kedai yang menyediakan pelbagai pilihan makanan. Sambil duduk santai melihat matahari terbenam, elok juga kalau perkena secawan kopi. Wah, memang puas hatilah. Hari Azura berakhir dengan menaiki ATV. Siapa sangka dekat Sepang ni ada macam-macam boleh buat kan? Pada Azura lah kan, ia merupakan satu kejutan yang sangat-sangat istimewa. Kalau kita cakap pasal Sepang aja orang kata, oh KLIA lah, tempat membeli bola lah, F1 lah. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul cari, memang ada aktiviti bukan saja untuk orang yang sukakan aktiviti ekstrim, tetapi untuk keluarga juga ada tempatnya seperti di Sunset Paradise at Sepang. Okeylah. Azura rasa Azura tak puas lagi main ATV ni. Jadi Azura nak pusing-pusing sambil memikirkan ke mana destinasi rumah bot Azura yang seterusnya. Kalau anda nak tahu, pastikan anda terus bersama saya dalam rancangan yang sama, Destinasi Rumah Bot. Kita jumpa lagi. Bye-bye.